أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di depan kaca TV, yang berada di online di Facebook sekarang? Saya doakan pada tuan-tuan semua dalam keadaan yang sihat, ceria, gembira untuk bersama kita meneruskan pada hari ini. Dan sudah tentunya ya, ada yang bertanya di mana Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Di situ ya, alhamdulillah di sini ya Ustaz ya. Alhamdulillah kembali Ustaz ya. Ya Ustaz, alhamdulillah. Ustaz gimana lama ni? Ada je Ustaz, ada je balik sikit, balik ni jap. Ya, round-round ya. Okey, itu turn Ustaz ya. Nanti Ustaz Tirmizi pula yang hilang ya. Betul Ustaz. Okey. Masya-Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita mulakan majlis kita dengan doa, Maha Suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Masya-Allah. Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sama-sama kita sebut dan doa tuan-tuan sekalian. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan satu lagi doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita meneruskan perbincangan kita dalam halaman yang ke-8. Semalam kita bincang tentang bagaimanakah bekalan untuk Nabi Adam dan Hawa turun di atas muka bumi ini. Untuk Bani Adam, kita semua turun di atas muka bumi ini walaupun kita ada musuh ya, iaitu iblis ataupun syaitan, tetapi siapa yang mengikut kepada hudan, maka insya-Allah kita dipimpin. Dan kemudian diingatkan tentang bagaimana peraturan diberikan ya, tamadun yang diberikan ataupun kumpulan yang diberikan peraturan perlu bertindak ya, dan kita melihat kepada Bani Israel sebagai satu contoh manusia yang diberikan peraturan dan bagaimana mereka respon. Sebelum kita pergi lebih jauh pada muka surat 8, kita mulakan dulu dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, adik-adik, kakak, abang sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Walaupun tidak bersama di kaca TV ini, tapi ingatlah bahawa kita senantiasa bersahabat walau di mana kita berada. Yang lebih special lagi, lebih istimewa lagi, kita bersahabat dengan ni kekasih kita, BFF kita, iaitu kalamullah Al-Quranul Karim. Jangan lupa sebelum kita sama-sama baca surah Al-Fatihah ini, sebarkan dulu ataupun share dulu sahabat-sahabat kita di Facebook untuk sebarkan lagi Al-Quran di seluruh di berbagai tempat lah, insya-Allah. Baik, peluang zaman sekarang Ustaz ya. Betul Ustaz. Share pun insya-Allah pahala itu Allah, moga-moga Allah berikan ya, keberkatan pada tuan-tuan. Betul. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Okey, saya nak permulaan surah Al-Fatihah ini saya nak baca dengan cubaan murattal tarannum bayati Ustaz. Bayati. Okey, baik. Jom sama-sama sahabat-sahabat sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi ya, membaca dah lama Ustaz ya. Penonton di rumah dah lama tak mendengar daripada Ustaz Tarmizi. Bacaan Ummul Quran sebentar tadi kita membaca 7 ayat dan salah satu daripada ayat ya, kalau ada yang bertanya hari ini saya kena saya mungkin ada banyak cabaran apa sebagainya, saya kena buat apa? Ya, jawapannya apa? Alhamdulillah rabbil alamin, segala pujian dan syukur tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan dijelaskan lebih lagi Ustaz ya, dalam muka surat 8 ini Allah bawakan nikmat demi nikmat. Pasal nak bersyukur ini kita kena tahu perkara itu nikmat, dan keduanya kita tahu sumber nikmat itu daripada mana. Ini sebenarnya dua teknik ini kita belajar daripada Quran, tapi kalau dalam masa 20-30 tahun yang lepas seorang Profesor Emmons daripada UC Davis di California. Maksudnya dia menulis buku tajuknya Thanks. Tuan-tuan mungkin boleh cari buku tersebut. Dia menulis tentang thanks. Terima kasih. Rupanya terima kasih ini kepada Allah, terima kasih kepada tuan-tuan yang berada di rumah ya. Ia memberi kesan kepada kita ini menjadi orang yang bersyukur ya. Dan kita nak ucapkan terima kasih, ada seorang peminat Quran Time Chili. Namanya Khaira. Namanya Khaira, 10 tahun. 10 tahun konsisten mendengar, menonton. Jadi adik Khaira yang berada di depan TV sekarang ini ya. Ustaz semua kami berdoa ya, moga-moga adik Khaira nanti baca bagus, kemudian menjadi pentadabbur peringkat dunia. Subhanallah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti harapnya ini juga dicontohi oleh adik-adik yang lain ya, yang saya dapat nama Khaira lah ya, tapi mungkin ada lain. Nanti bolehlah berhubung di Facebook nanti ataupun di Instagram ya, ataupun kalau tengok kepada YouTube untuk siri-siri yang lepas. Jadi mari sama-sama tuan-tuan sekalian kita melihat sinopsis apakah ringkasan bagi halaman ke-8. Mari kita tengok, iaitu pada ayat 49 hingga 54 Allah bercerita tentang nikmat ya, 10 nikmat Allah kepada kaum Yahudi, dan pada ayat 55 hingga 57 bermulalah bahagian pertama tentang 10 nikmat tersebut ya. Jadi banyak nikmat, ada 10 nikmat besar, dan nikmat ini mengapa diingatkan? Kerana kadang-kadang kita mungkin terlupa ya, dan apabila diingatkan dan selalu kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita akan menjadi orang yang sentiasa menghargai nikmat, menghargai hadiah daripada siapa Ustaz ya? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kaedah. Kalau ada orang terlupa, terlupa macam mana saya nak hidup atas muka bumi ini dengan selalu dipimpin oleh Tuhan. Kita ingat nikmat, ingat hadiah, ingat hidayah, dan bersyukur pada hadiah. Jangan kufur, jangan dusta, jangan deny, jangan nafikan bahawa Allah bagi kita banyak hadiah. Jadi Allah bawakan pada Bani Israel apakah hadiah dan nikmat tersebut. Jom Ustaz kita baca daripada ayat 49 hingga 53 bersama tuan-tuan yang di rumah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita dah berada di muka surat yang ke-8. Alhamdulillah, dan dah hampir 50 ayat kita baca Ustaz. Tapi istimewa kita bukan sekadar baca Ustaz, kita belajar dan belajar dan belajar banyak, kita belajar, kita faham, dan juga kita belajar juga sikit sebanyak tentang tajwid Al-Quran di peringkat permulaan ini. Subhanallah, itulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Allahu akbar, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak sambung bacaan kita Ustaz, ayat yang ke-49 hingga 53. Sahabat-sahabat kita yang berada di rumah, yang mungkin dalam perjalanan, antaranya sahabat kita Pojiro, masya-Allah, dalam perjalanan ke Ipoh menonton pula Ustaz. Lama tak balik Terengganu. Lama tak balik Terengganu ni. Insya-Allah kita balik nanti. Nanti balik Terengganu bawa kepuk lekor. Bawa kepuk lekor pasti ya. Subhanallah. Dalam perjalanan ke Ipoh melihat My Quran Time. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan selamat sahabat-sahabat kita semua walau di mana berada. Ingatlah kita kena senantiasa bersama dengan kalamullah, yakni Al-Quran. Jom kita baca permulaan ini. Saya nak cuba baca dengan bacaan murattal Tarannum Bayati Ustaz. Saya cuba Ustaz Baik tuan-tuan. Jom kita sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Surah Al-Al Azim ayat 49 hingga 53 itu Ustaz ya, memulakan perbincangan kita nak memahami apa sebenarnya mesej yang Allah sampaikan. Dan ingatlah ayat 49, ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan azab siksaan yang sangat berat kepadamu, mereka menyembelih anak lelaki, membiarkan hidup anak perempuan, itulah ujian yang besar daripada mirabbikum azim. Apakah yang berlaku? Nikmat pertama yang kita nak lihat ya, pengenalannya, iaitu kami menyelamatkan, bukan menyelamatkan sekali tapi menyelamatkan beberapa kali. Najainakum tu terus menyelamatkan min ali fir'aun, daripada pengikut Firaun. Yasumunakum, dia yasumunakum ini tu Ustaz ya, dia bercakap tentang dia daripada perkataan kalau bismillah itu ada kaitan yasumunakum, memberi nama. Dia dah survey dah rumah ke rumah. Macam sekarang ni cula kan, dia pergi ke rumah-rumah, dia dah tahu dah ini ada yang akan bersalin. Nanti anak apa, laki perempuan, laki pum habis. Masya-Allah. Jadi apa yang berlaku, disembelihnya, dibunuhnya anak lelaki dan dihidupkan. Kalau tadi anak lelaki Ustaz ya, sepatutnya anak perempuan lah kan. Tak, di sini Allah nyatakan wa yastahyuna nisaakum, dihidupkan. Maksudnya diberikan peluang hidup nisaakum, bukan anak perempuan tetapi wanita-wanita. Mengapa tak digunakan anak perempuan? Kerana apa? Kerana mereka beri peluang anak perempuan ke orang perempuan ke, tapi mereka hidupkan mereka ataupun beri peluang hidup itu bukannya untuk bebas begitu saja. Mereka nak jadikan sebagai hamba sahaya. Dijadikan komoditi ya, untuk dimanipulasi golongan wanita pada waktu itu. Dan ini adakah berlaku zaman sekarang? Ya, sebenarnya bila bercakap tentang kalau orang bermusuh dengan Islam, dia nak kalau boleh perang, lelakilah yang biasanya pergi. Dan perempuan dia bagi hidup ya, tetapi sebenarnya dia akan manipulasikan untuk menjadi komoditi. Yang kita harapkan kita jangan terlibat dengan bisnes-bisnes ataupun urusan begitu. Dan kita kena sedar bahawa ini adalah cara orang terdahulu untuk memusuhi kepada keimanan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, ini adalah satu ujian yang amat besar kepada Bani Israel ini. Jadi apakah yang Allah bagi nikmat? Yang pertama, Allah selamatkan ya, perempuan apa sebagainya, nikmat ini. Jadi Allah selamatkan macam mana? Pada ayat 50, wa id faraqna bikumul bahr. Yang pertama, lautan itu terbelah, kami selamatkan. Ini kali pertama, maksudnya Allah selamatkan dan tenggelamkan al Firaun wa antum tanzurun. Jadi ada 3, belah laut ya, kemudian diselamatkan
selamat, tapi kalau ada Firaun lagi tak best juga Ustaz, ya. Ditenggelamkan Firaun. Allahu Akbar. Dan pengikut-pengikutnya. Jadi Allah beritahu spesifik satu-satu. Pasal kalau kita cakap Ustaz, ya, kalau cakap kita dapat nikmat songkok. Contohnya Ustaz, kan. Ya, kalau dapat nikmat songkok, cantik, ya, songkok. alhamdulillah cantik Ustaz, ya. Okey. Itu satu nikmat. Tapi kalau cakap songkok dari Kedah, Subhanallah. hadiah daripada Ustaz Tarmizi. Allah, Subhanallah Ustaz, ya, kali pertama pakai ni, ya, pada hari ni. Masya Allah. Jadi bila kita ingat balik, oh ya Allah, bersyukurnya, kan, tak ada minta apa-apa tapi dapat hadiah, kan. Kena bayar ke Ustaz? Tak ada. Tanya lambat lah, kan. Okey. Jadi nak ceritanya apa? Allah tak suruh bayar untuk diselamatkan, Masya Allah. untuk di apa sebagainya. Yang penting ialah kembali beriman, hargai hidayah daripada Allah. Masya Allah. Ya, wa antum tanzurun, kamu lihat depan mata kamu sendiri. Dan dalam kisah Bani Israel ini banyak kali perkataan tanzurun diulang. Allah. Kerana mereka ni jenis orang yang nak tengok depan mata Ustaz. Ya, betul Ustaz. Tengok depan mata. Kalau masa Nabi Musa itu, ada apa, ular, kan, tongkat itu, dia nak tengok depan mata, okey, baru yakin. nak yakin. Ya, itu pun ada yang degil lagi. Allah. Itu pun ada yang degil. Macam kita tak nampak Nabi Muhammad, ya, tak nampak Quran ni macam mana penurunannya. Sebabnya Nabi amat kagum kepada ikhwah, ya, istilahnya, ya. Orang yang bukan sahabat pada zaman Nabi. Ikhwah ini adalah orang yang tak nampak Nabi, tapi beriman pada Nabi, rindu pada Nabi, menghargai perjuangan Nabi. Tuan-tuanlah orangnya yang kita doakan kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diteruskan pada ayat 51, dan ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya, dia bersiap berjumpa Allah 40 malam itu. Kemudian selepas dalam peristiwa dah selamat ni, selamat, kemudian 40 hari bertemu Allah tu. Dalam masa 40 hari ni dia orang buat hal lagi tu. Allahu Akbar. Dia buat hal lagi, iaitu apa? Dia mengambil al-ajl, anak lembu yang dibuat daripada emas. Ya. Ini Samiri punya geng kerja lah ni, ya. Min ba'dihi wa antum zalimun. Kamu menzalimi diri kamu sendiri. Apa nak ceritanya ini? Nak ceritanya ialah tuan-tuan, kadang-kadang kita buat baik ini, kita akan terkesan 1 hari, 2 hari, 2 minggu. Tetapi bila dah sampai 40 hari, kalau kita masih lagi boleh maintain buat kebaikan, macam tuan-tuan baca Quran, konsisten, istiqamah, itulah tanda kita ini sedang meminta hidayah, cahaya daripada Allah. Tetapi bagi mereka ini tak konsisten, ya, tak konsisten beriman. Allah cakap wa antum zalimun, kamu ni memang teruk betul lah, ya. Kamu ni zalim, itu daripada perkataan zum, maksudnya gelap. Kamu ni memang, ya, menggelapkan diri kamu. Kemudian tapi Allah masih baik lagi. Allah cakap apa? Thumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya, iaitu Allah maafkan, kami memaafkan atas dosa kamu selepas daripada penyembahan anak lembu itu, agar kamu bersyukur. Ada perkataan bersyukur sekali lagi. Maksudnya Allah ni memang sayang pada kita. Nabi Adam, Hawa turun dapat hidayah, ya. Kemudian kita hargai hadiah, insya-Allah ikut Nabi Adam. Buat hal lagi, Allah kata tak apa, dimaafkan agar kamu bersyukur. Dan ayat 53 itu kami datangkan pada Nabi Musa ini al-kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Apa maksudnya? Hadiah seterusnya. Ini banyak hadiah-hadiah yang Allah bagi kepada Bani Israel. Dan juga untuk kita bila tengok, Allah bagi kepada kita apa? Al-Kitab wal Furqan juga pada Nabi Muhammad, untuk kita juga. Iaitu Al-Kitab ini maksudnya ada peraturan. Yang kita dah belajar tuan-tuan, kataba maksudnya sesuatu yang tertulis, yang termaktub, yang menjadi sumber peraturan perlembagaan. Ya, jadi bila kita baca Quran ini, dia menjadi SOP dalam hidup kita. Yang pertama, wal Furqan, membezakan yang hak dan yang batil. Ya, itulah fungsi Al-Quran. Dia cara berfikir kita ni, kita tahu yang ini betul, yang ini tak betul. Ibu-ibu dekat rumah tahu dah, ini akhlak yang betul, ini akhlak tak betul. Dah tahu. Adik-adik yang di rumah bila baca banyak Al-Quran, kita tahu bahawa marah-marah itu tak betul, ya. Yang memaafkan itu, sebagaimana Allah nyata pada ayat 52 itu, adalah akhlak yang ditunjukkan, yang kita ambil panduan daripada ayat 52 surah Al-Baqarah ini tadi. Dan siapa yang akan dapat Alkitab menjadi SOP, ya, menjadi panduan dan dapat membezakan ini? Yang boleh dia kalau rasa macam nak marah tu, dia boleh asingkan, jangan. Maksud ini marah ni untuk saya, bukannya marah kerana Allah. Ya. Siapa yang dapat kemahiran ini? La'allakum tahtadun. Ya. Bukan semua orang. Orang yang bukan muhtadun tetapi tahtadun. Apa maksud tahtadun? Beza dengan muhtadun. Muhtadun orang yang diberi hidayah.
Tapi tahtadun, agar kamu mencari hidayah. Macam tuan-tuan yang cuba mencari, ya Allah, saya baca ini, saya tunggu pukul 12, pukul 5, pukul 10 malam, ada yang sampai pukul 11 malam Ustaz, kalau hari Sabtu Ahad tu. Betul Ustaz. Kerana bukan kita ni muhtadun, tapi la'allakum tahtadun, agar kamu menjadi orang yang diberi hidayah kerana kamu berusaha. Itu maksud bahasa Arabnya lah. Beza muhtadun dengan tahtadun. Jadi ini ayat 53 Allah bawakan untuk panduan kita. Kita nak mengulang baliklah Ustaz ya. Kalau boleh Ustaz tengok balik pada ayat 52 itu dan 53, agar kita pasakkan dalam diri kita, memaafkan penting, agar kita bersyukur, dan kita ni kena berusaha. Kitab dan Furqan ini bukannya tiba-tiba duduk relax dapat, tetapi kena diusahakan. Sila Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang sedang bergabung dengan kita, berkongsi pandangan dan juga doa dan sebagainya. Saya tertarik Ustaz, ada satu Puan Fatin Rafiqah Ustaz, syukur sangat dengan hadiah. Kita semalam pun saya dengar Ustaz. Walaupun di rumah saya tengok Ustaz, saya dengar. Jadi rumah di mana Ustaz? Di Kedah ke di Bangi? Di Bangi. Maksudnya banyak cerita pasal Ustaz cakap hadiah, dan antara hadiah yang paling penting dalam kehidupan kita ialah hadiah hidayah daripada Allah SWT. Syukur sangat dengan hadiah yang Allah beri kepada kita pada waktu tengah hari. Macam sekarang ni kita tengah tengok secara langsung hidangan kepada kita di waktu tengah hari, hidangan makanan roh setiap hari. Masya-Allah. Allahu akbar Ustaz. Sebelum makan tengah hari ya. Sebelum makan tengah hari. Waktu panas. Ya, tengah hari pukul 12 panas Ustaz. Waktu panas dengan siraman dingin ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sejuk je hati. Allahu akbar Ustaz. Terima kasih kepada Puan Fatin. Dan juga ada satu lagi Ustaz yang saya tertarik ni, ada adik kita ataupun sahabat kita yang kongsikan anak dia 5 tahun Ustaz, mana tadi? Okey, Puan Tuti Emilia Khalili. Anak saya 5 tahun pegang Al-Quran, ikut Ustaz baca, dia dah tahu pukul 12 Quran time. Masya-Allah. 5 tahun Ustaz ya. 5 tahun. Alhamdulillah Allah bukakan jalan buat kami sekeluarga. Allahu akbar. Jadi siaran kita ni live ni Ustaz ya. Nanti mungkin pada tahun depan ada orang ikuti, adik yang 5 tahun itu jadi 6 tahun. 6 tahun. Dan kalau 20 tahun lagi dia jadi 25 tahun. Allah Rabbi. Moga-moga adik yang 5 tahun ini ketika 25 tahun jadi orang yang Jilul Quran generation, Al-Quran generation. Macam mana Ustaz? Bahasa Banting macam mana? Quran generation ya. Quran generation, subhanallah. Jadi sama-samalah kita ya. Itulah hadiah Allah Taala bagi kita. Dan saya nak bacakan ayat ke-52 Ustaz 52. Baik, 52. Saya nak cuba dan baca 53 lah Ustaz, 2 ya. 2 ayat untuk kita pasakkan agar memaafkan itu. Allah boleh maafkan. Ya. Kita kena belajar maaf kerana itu ada kaitan dengan tahtadun sebenarnya. Sila. Saya cuba menjawab saya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Allah memaafkan kamu ya, agar kamu bersyukur, dan Allah beri ada peluanglah. Bila Allah maafkan tu ada peluang mendapat kitab Al-Furqan, agar kita ini berusaha dapat hidayah. Macam kita lah rasanya Ustaz ni, macam saya bila tengok dulu baca Yasin berpuluh-puluh tahun ya, tak faham pun ya. Tapi bila Allah maafkanlah tu ya, pasal Allah bagi peluang lagi. Kalau Allah tak maafkan rasanya Allah tak jumpa gitu Ustaz. Betul ya. Ustaz, betul. Tapi kerana Allah maafkan dan kita bersyukur dengan hidayah itu, dengan hadiah itu, maka akhirnya kalau kita cari lagi hadiah itu, Allah cakap la'allakum tahtadun. Jadi kita nak tengok sikit perkataan pada hari ini ya, perkataan afwa ya, yang kita tengok dalam ayat 52. Mari kita tengok apa perkataan itu. Ain fa waw ya, iaitu yang berulang berapa kali itu. Mari kita tengok berapa kali berulang. Sebanyak 35 kali sahaja, tak banyak di dalam Al-Quran, tetapi maksudnya apa? Maafkan dan kelebihan. Ada pula maksud kelebihan Ustaz ya. Pasal bila ada sahabat bertanya dalam ayat lain, kita akan jumpa nanti, mereka bertanya tentang infak. Apa itu infak? Jawab Nabi, al-afu. Apa kaitan? Maafkan ke? Bukan ya. Sebenarnya afu ni maksudnya sesuatu yang lebih. Oh subhanallah. Orang yang ada kelebihan sahaja yang boleh
meninfak. Ya. Kadang-kadang ada 20 sen je, Betul, tapi Ustaz. dia rasa dia ada lebih. Allah. Ada orang ada 2 juta, dia Ya. rasa dia tak ada lebih, Ustaz. Masya-Allah. Kan? Betul, Ustaz. Jadi itu bergantung kepada kita boleh melebihkan satu, dan orang yang boleh memaafkan orang lain, ya, sebagaimana Allah tunjukkan tadi, Allah maafkan kepada Bani Israel, tuan-tuan sekalian, ya. Kerana apa? Kerana Allah ni banyak sangat rahmatnya, ya. Jadi kalau kita nak jadi orang yang pemaaf, kita kena selalu mendapat rahmat Allah, kita kena minta Allah rahmat. Dan kalau kita jenis orang yang suka marah-marah, yang susah nak memaafkan, dalam rumah pun susah nak maafkan, orang kat luar pun susah nak maafkan, kat Facebook pun tak puas hati. Allah Rabbi. Dan maksudnya ada masalah sikitlah tu, ya, perkara tersebut. Dan kalau dalam Asfahani cakap afatir rihudar, maksudnya adalah angin itu melumat dan membebaskan debu di negeri itu. Jadi afa itu, afati rih ini, maksudnya bila ada maaf, kita melumatkan benda yang tak selesai. Allah. Ya, satu limat. Dan satu lagi perkataannya adalah afan nabat, ya, iaitu tumbuhan itu melebat, dia jadi lebat kan, itu afa an-nabat. Jadi ceritanya ialah kalau kita boleh lumatkan yang tak puas hati dalam hidup, ya, dalam hati kita, kita boleh melebatkan lagi sumbangan kita kepada masyarakat. Salah satu sumbangannya apa? Dalam rumah kita, di luar rumah kita, sumbangan maaf. Masya-Allah. Pasal maaf inilah yang menyebabkan orang buat silap ini, bersyirik pada Allah tu, kan? Tapi Allah beri kemaafan. Moga-moga Allah kurniakan kita teknologi maaf ini. Berdasarkan pada ayat ini, kita bertemu kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Ustaz Tarmizi, ya, kita bersyukur, ya, kita diberi peluang pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Betul. Masih lagi kita dalam surah Al-Baqarah, kita masih lagi dalam musim pertama, juzuk pertama. Betul. Ya, kita ada berapa musim, Ustaz? Kita ada 30 musim. 30 musim, Allah, ya. Insya-Allah, ya. Kita baru bermula dan Allah terus bawakan peringatan demi peringatan, ya, daripada surah Al-Baqarah ini, surah Madaniyah, ya, surah yang turun di selepas Nabi berhijrah ke Madinah sebagai panduan kepada kita. Jadi pada kali ini kita nak tengok dahulu kepada tajwid, ya, dan juga Ustaz nak berkongsi tentang sahabat, ya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Tuan Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, penonton sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran walau di mana anda berada, ada di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan ni sahabat kita Ustaz dari Puan Julaiha Abdullah, alhamdulillah saya dapat mengikuti dari Los Angeles. Oh, Los Angeles. Ya. Oh, itu tempat your place, right? Yes. Dulu-dululah. Masya-Allah. Los Angeles 9:25 malam hari Selasa, Ustaz. Ya, di sana malam. Allahu Akbar. Insya-Allah semoga kita semua dapat hidayah. Terima kasih Puan Julaiha Abdullah bersahabat atau bergabung dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, barangkali ada siri-siri yang terlepas nak kita tengok ataupun nak ulang kaji lagi semula, jangan lupa untuk bergabung dengan kita dalam platform rasmi kita, YouTube My Quran Time Official, ada FB Sahabat Al-Quran My Quran Time, and then kita ada juga Instagram #My Quran Time Official, Ustaz. Ya, betul. Boleh bergabung kat situ, kami jemput sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk buat apa, cadangan ke, apa juga persoalan, nak minta kami baca taranum apa ke, boleh insya-Allah dekat situ. Sama-sama kita bergabung kat situ insya-Allah. Dan untuk episod tajwid ataupun segmen tajwid pada hari ini, semalam kita telah berkongsi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Ali. Ada tu tengah tengok kita juga tu, subhanallah, subhanallah, bersahabat kat kita pada hari ini. Sudah kongsikan dengan kita tentang bacaan tadwir. Itulah contoh bacaan yang kita baca dalam My Quran Time ini. Betul. Dan hari ini saya nak kongsikan tingkatan atau martabat bacaan Al-Quran yang ketiga, iaitu Al-Hadar, iaitu tingkatan bacaan Al-Quran yang paling cepat. Namun masih menjaga hukum tajwid, dan juga Al-Hadar ini biasanya diguna pakai oleh orang-orang ataupun anak-anak ataupun siapa yang menghafal Al-Quran supaya dapat mengulang bacaan dengan banyak. Sebab orang hafal Quran dan masa singkat dia nak ulang banyak kan, so dia akan guna tempo bacaan secara hadar. Tapi yang penting sekali sahabat-sahabat Al-Quran semua, bacaan Al-Hadar ini
masih menjaga hukum tajwid. Oh, masih Kan, dan saya berkongsi juga sempat berbincang dengan Ustaz Tirmizi, antara imam-imam pernah juga baca dengan bacaan hadar ni sebab dia nak baca satu juzuk ataupun dua juzuk satu malam, antaranya imam-imam kita di Masjidil Haram, bacaan secara hadar. Mungkin saya boleh buat contoh sikit Ustaz. Ni dalam solat boleh guna Ustaz? Boleh guna. Okay. Boleh guna. Mungkin saya boleh buat contoh sikit. Okay, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laju macam tu. Contoh saya ambil satu ayat, tuan-tuan perhatikan ayat 52. 52 ya. 52 muka surat 8 tu ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Maksudnya hukum tajwid tu dia ada lagi dengung dua harakat, panjang dia mat dan sebagainya, bacaan cepat macam tu. Jadi mungkin ada orang yang nak baca laju sebab dia nak habiskan banyak. Betul. Jadi dia guna bacaan hadar, tapi kena ingat mesti menjaga hukum tajwid. Kalau tak dia memakan huruf yang lain. Kalau laju sangat, thumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Itu macam solat tarawih yang dalam 2 minit 2 minit gitu. Mana boleh, tak boleh Ustaz. Dia telah memakan huruf-huruf yang lain. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Mesti kena jaga hukum tajwid dia. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, Ustaz ya. Baik, jadi itulah panduan untuk kita sama-sama ya amalkan dalam bacaan kita. Dan kita nak teruskan dengan ayat 54 hingga 57. Sila Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya nak sambung bacaan ayat yang ke-54. Allahu Akbar. Pejam celik Ustaz, sudah 54 ayat kita baca Ustaz. Nak sambung lagi ni Ustaz sampai ayat 57. Jadi jom kita baca sama-sama. Saya nak sambung bacaan dengan tadi dah baca bayati mula-mula tadi Ustaz. Kemudian mujawad tadi saya baca dengan nahawan. Yang ni saya nak sambung dengan nak cuba baca dengan taranum Hijaz. Ni tadwir ke? Yang ni tadwir. Bacaan secara tadwir. Murattal Hijaz. Baik, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم
Surah Al-Azim ayat 54 hingga 57 yang kita bacakan tadi Ustaz ya, bercerita menyambung balik ya antara nikmat-nikmat yang diberikan, kisah-kisah yang Allah bawakan ini untuk Bani Israel, Yahudi ini dia sedar apa Allah dah bagi hadiah kepada dia ya. Dan juga kita boleh ambil pelajaran daripada perkara ini. Apa pelajarannya pada ayat 54? Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu dengan menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan, oleh itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Ini kontroversi sikit Ustaz ya. Pasal ada yang kata takkanlah kena bunuh diri kan. Tapi apakah yang berlaku? Ada tak kaitan dengan hukum dalam agama Islam? Ya, pasal ada orang kata orang Islam ni bila keluar daripada agama setelah diingatkan, semua dah dicek apa sebagainya, dia memang sabit murtad, maka hukumnya bunuh kan. Kalau dia tak nak kembali apa sebagainya. Ada orang kata, hukum Islam ni ganas juga kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada ayat ini, Nabi Musa berkata, kamu menzalimi, kamu menyembah kepada anak lembu, maksudnya syirik. Masya-Allah. Syirik ya. Maksudnya mereka ini sebenarnya telah keluar daripada agama, murtad. Betul. Ya. Dan apa yang mereka kena buat ialah mereka kena bunuh diri, bukan semua orang kena bunuh. Pasal daripada 12 tribe ataupun kabilah dia itu, ada yang menyembah, ada yang tidak. Jadi dia kena cari orang yang menyembah kepada perkara tersebut ya. Dan cara untuk taubat dia itu macam hukum murtad lah. Maksudnya kena bunuh. Dan apa yang ada pada orang Yahudi sebenarnya ada juga pada agama Islam. Ya, cuma mungkinlah kalau sekarang ini kita tak beramalkan perkara tersebut sebenar-benarnya. Yang kita doakan tuan-tuan, bila kita baca ayat ini kemudian kita tahu apa hukumnya keluar daripada agama, itu bukannya, saya ada juga seorang kawan dulu ya, dia kata dia keluar daripada agama ya ketika di luar negara dahulu. Dia kata dia takut pada saya. Pasal takut saya bunuh dia. Oh masya-Allah. Kita kena ingat tuan-tuan ya bahawa ini bukannya main kamu keluar agama okey dah dipisau saja. Tak semudah itu. Dia adalah satu sistem dan kita doakan dengan kefahaman kita dengan Al-Quran ini, kita nak undang-undang ini dapat dilaksanakan ya, tapi dengan sistem, bukannya kita buat sembrono. Betul, ya. Dan lebih daripada itu, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ini adalah lebih baik di sisi siapa? Di sisi Allah. Mungkin bagi setengah orang kata ini macam cannibal, macam teruk ya. Tetapi kalaulah contohlah Ustaznya, dengan dia buat syirik ini, dia dah pandang enteng dengan Allah, dia menyebabkan dia pandang enteng pada Nabi. Dia selamba dia nak bunuh Nabi-Nabi Bani Israel ini. Dan cuba bayangkan kalau seseorang itu dia pandang enteng pada Allah pada zaman ini, dan dia pandang enteng pada tuan-tuan yang berada di rumah, rasanya selamat ke tak selamat dengan orang begini. Ini selepas melalui proses, bukannya baru nak keluar saja terbunuh, bukan. Dia melalui proses, kembalilah kita didik dan sebagainya. Tapi kalau kita tak didik, maksudnya kita kena melaksanakan tanggungjawab kita. Kita pula yang kena rasa, ya Allah, kalau kita tengok Facebook sekarang ada anak-anak sekolah menengah Ustaz ya, terlibat dengan murtad. Allahu akbar. Ya, tak nak mengaku Tuhan sebagai sebagai yang paling berkuasa. Betul Ustaz. Apa kaitannya? Adakah kita nak bunuh? Bukan ya. Apa yang kita kena buat, kita memang kena bawa balik kepada pendidikan. Pasal apa? Dah lama dah umat Islam sebenarnya kita ada Quran tuan-tuan ya, tetapi kita tak faham. Muka surat 8 pun dulu saya tak faham. Ustaz ya. Jadi bila tak faham, kemudian kita kata inilah sebab murtad apa sebagainya. Iman jadi lemah pasal institusi mendidik Al-Quran ini perlu dikuatkan. Dan salah satunya usaha My Quran Time, sokongan tuan-tuan ini amat penting. Betul ya Ustaz ya. Dan seterusnya pada ayat yang ke-55, wa id qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada siapa? Kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Ini jenis yang tak hargai hadiah ni kan. Dah dapat daripada Allah kitab yang tadi ayat 53 ya, dah itu ayat-ayat Allah, tapi dia kata tak nak. Masya-Allah. Saya nak cakap sendiri dengan Allah. Ya, saya nak cakap sendiri dengan Allah. Jadi lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Masya-Allah. Ya. Maka kerana mereka tidak menghargai hadiah ini, dia sebenarnya kalau kita tengok lan nu'mina laka Ustaz ya, dia bukan lan nu'mina bik. Kalau lan nu'mina bik, kami beriman dengan apa yang kau bawa. Tapi laka itu dia sebenarnya aku tak nak menyerah kepada apa yang kamu bawa. Dia nak persoalkan siapa? Nabi Musa, dan nak persoalkan mesej daripada Nabi Musa. Jadi bila persoalkan Nabi Musa dan mesej Nabi Musa, sebenarnya nak persoalkan Allah. Masya-Allah. Ya, itu sebabnya tuan-tuan sekalian, zaman ini kalau ada orang mempersoalkan Nabi Muhammad,
mempersoalkan kepada Quran ni boleh ke selesaikan saya punya isu dalam keluarga saya ke bisnes saya, sebenarnya orang itu mempersoalkan siapa? Mempersoalkan Allah. Ya, dia nak kalau boleh dia Allah, okey tolong tunjukkan saya nak tengok sekarang movie daripada Tuhan. Kan betapa sombongnya mereka Bani Israel, tapi ia pengajaran untuk kita. Allah beri pada mereka petir menyambar, wa antum tanzurun, ada yang mereka menyaksikan perkara ini. Jadi Bani Israel sekali lagi dia memang jenis mukjizat yang nampak depan mata. Masya-Allah. Ya. Dan mereka baru nak beriman. Itu pun degil. Ya, yang kita doakan, kita janganlah kita minta sampai depan mata berlaku kena sambar Ustaz ya, sampai depan mata bergelimpangan mayat baru okey ya Allah saya akan baca Quran. Tak perlu begitu. Kita doakan kita jadi orang yang sentiasa, sepatutnya ayat 56 ini la'allakum, ya, ataupun selepas itu kami bangkitkan ba'da mautikum la'allakum, agar kamu sepatutnya taat. Ya. Tapi ulang lagi perkataan tashkurun. Subhanallah. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Allah bawakan mukjizat-mukjizat, pelbagai perkara pertolongan Allah ini hadiah. Ini hadiah. Maksudnya mukjizat pada zaman dahulu yang kita senaraikan tadi itu, yang kita dah belajar. Mukjizat zaman ini apa tuan-tuan? Setiap kali tuan-tuan dapat satu ayat, satu mukjizat dapat. Ya, yang kita ikut satu demi satu. Maka kesannya apa? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur, ya Allah, ayat ini sebenarnya kalaulah saya tak dapat ayat ini, mungkinlah kalau tadi tentang afun Ustaz ya, kalau kita tak dapat ayat itu mungkin kita rasa bahawa tak puas hati, saya marah je lah anak saya kan, tak puas hati dengan suami, marah suami, tak puas hati dengan isteri kan, lambat sikit ke marah, menengking-nengking. Tetapi bila tengok rupa-rupanya Allah maafkan agar saya bersyukur, ya. Kalau saya maafkan, kesannya dalam keluarga saya akan sentiasa berterima kasih, dapat menghargai. Inilah kebahagiaan. Inilah formula kebahagiaan yang kita nak pilih, maafkan ke nak marah-marah. Kan? Daripada muka surat ni kita dah tahu dah. Nampak gayanya. Kalau saya ni jenis bukan Bani Israel, kan? Okey, bukan jenis begitu. Saya akan jaga kemarahan, pasal Bani Israel digelar sebagai maghdubi alaihim. Dimurkai pasal dia jenis suka susah kan, nak memaafkan orang lain walaupun Allah memberi kemaafan. Itu sebabnya tuan-tuan, disambung apakah nikmat seterusnya pada ayat 57. Ya, kita nak baca sekali lagi Ustaznya. Nikmat yang menarik yang kita perlu beri perhatian sama-sama, iaitu Allah beri lembayung ataupun awan kepada mereka ketika mereka berjalan itu. Ini awan yang baik ya. Ghamam ini adalah awan yang bukannya untuk menakutkan, tapi awan untuk meneduhkan. Dia lebih kurang kalau kita panas Ustaz ya. Kita berjalan kaki ke kat Mekah ke Madinah tu, tiba-tiba kita buat tawaf tu ada pula. Kan? Bukan hujan, dia hanya begitu aja. Itu namanya al-ghamam. Ya. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, iaitu diturunkan man dan salwa. Ya, man ni ada kata cairan manis seperti madu, ada yang kata seperti gandum, ya, lebih kurang begitulah ya. Dan salwa ini burung puyuh. Salah satu pendapatnya. Maksudnya burung tu senang je dia ambil dan mereka dapat makan selepas itu, ya. Jadi ini dua nikmat yang mereka tak pernah rasa. Pasal mereka ni kan Bani Israel ditekan oleh Firaun, mana ada makan sedap-sedap Ustaz, makan kat hotel 5 bintang tak pernah. Ya. Jadi Allah bagi makanan 5 bintang, ya. Jadi kita nak baca sekejap ayat ini, kemudian kita nak tengok apa pengajaran untuk kita. Silakan Ustaz. Baik. Kita nak baca ayat yang ke-57 Ustaz eh. 57. Baik, ayat ni agak panjang Ustaz eh. Jadi saya akan baca secara murattal dan saya nak baca dengan taranum Hijaz Ustaz eh. Jom sahabat-sahabat semua cuba ikut bacaan saya eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim pada ayat 57 inilah Allah membawakan lagi nikmat kepada mereka, menaungi kamu dengan awan. Ya, mungkin bagi tuan-tuan duduk dekat rumah sekarang ni kita rasa awan biasalah kan. Tapi cuba bayangkan kalau panas terik ya di padang pasir kan. Kemudian ada dapat payung pun okey Ustaz. Dapat seorang payung, semua orang nak berada kat payung tersebut kan. Ustaz sebut tadi macam awan tu, kita ingat kat Mekah tu dia bangunan tinggi kan. Betul. Jadi bila tawaf tu, bila sampai dekat tu dia ditendus sekejap. Allah nikmatnya. Subhanallah. Kan? Jadi nak menceritakan Allah bagi tahu spesifik satu demi satu ini pasal kadang-kadang orang lupa. Kan? Orang lupa bila dah dapat tadi nikmat yang bayang-bayang tadi tu kan. Kita lepas tu okeylah kan. Padahal sebenarnya kalau katakan bayang-bayang tu macam ni, kita dapat kat sini ataupun orang berebut-rebut nak duduk kat situ, kita nak pergi ke situ tak dapat-dapat. Allahuakbar. Kesannya berpeluh-peluh lah kita, berjurai-jurai air peluh kita kerana apa? Kepanasan pada waktu itu ya. Tetapi bila dah habis perkara tersebut mungkin terlupa. Maka Allah ingatkan kepada Bani Israel, wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Ya, mereka diberikan dalam surah lain nanti kita akan jumpa bahawa mereka minta makanan daripada langit, jadi dapat manna wassalwa. Ya, makanan special lah ni ya. Ada sekarang ni adalah orang kaitkan manna wassalwa dengan produk itu produk ini. Tak apalah kita ambil pendapat ataupun stand apa, biarkan apa yang ada pada Bani Israel, jangan pula jadikan ini manna wasalwa, tolong beli sekarang kerana makanan ini makanan barakah dari langit kan. Tapi nampak ada kat bumi je kan, banyak production dekat kilang. So manna wasalwa, apakah yang Allah nak tekankan pada kita dalam ayat ini? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kepada Bani Israel, makanlah daripada yang baik-baik apa yang kami kurniakan kepada kamu. Maksudnya ketika mereka ni dah degil pun, walaupun buat dosa, tetap Allah bagi rezeki. Apa kesan pada kita tahun ini? Sebenarnya tuan-tuan, walaupun sebenarnya Ustaz ya, kalau ikutkan dosa yang saya ada, kalau nak ikut rasa macam banyak betul rezeki yang Allah bagi. Dapat songkok lagi Ustaz. Ya, rezeki kan. Belum lagi rezeki yang lain, termasuklah rezeki paling tinggi dapat hadiah membaca Al-Quran bersama dengan tuan-tuan ya. Ini rezeki. Pasal nak tahu, contohlah yang saya pernah buat sebelum ini, kalau nak tahu kita ni tak dapat ke dapat rezeki dan hidayah ini penting ke tak penting. Nanti kita makan tengah hari Ustaz ya. Kalau makan tengah hari, ada orang yang tak dapat hidayah, dia punya makanan tengah hari dia ialah kepala apa Ustaz? Kepala monyet. Kepala monyet Ustaz. Kalau tak dapat hidayah. Betul Ustaz. Ya, kepala monyet, kepala ular ya, bagi adik-adik kat rumah rasa-rasa ni nak tak makan. Nanti mak masak buka tudung saja. Kan? Kepala biawak kat situ kan. Tetapi itu wujud. Bagi orang-orang yang tak dapat hidayah, dia makan benda yang tidak baik. Tidak baik ya. Jadi Allah beritahu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kalau adik-adik tuan-tuan hari ni dapat makan kepala ikan ke kan ya, nampak makanan yang baik-baik, sebenarnya ini adalah anugerah Allah. Walaupun kita ada kelemahan, kita ada dosa yang banyak, Allah tetap akan bagi. Jadi Allah nak highlightkan apa? Wa ma zalamuna ya. Apa maksudnya? Mereka tidak menzalimi kami, tetapi sebenarnya merekalah yang menzalimi diri sendiri. Jadi sebenarnya buat dosa ini bukannya menzalimi Allah pun. Allah tetap kaya dan Allah tetap juga bagi peluang kepada ramai, tetapi kita yang rugi. Kita yang rugi pasal apa? Pasal kita dapat makan dekat sini sedap-sedap tapi khawatir sini sajalah Ustaz. Sini saja tapi tak sampai ke akhirat nanti. Kerana apa? Kerana menzalimi diri sendiri dengan berbuat perkara-perkara tidak menghargai hadiah. Ya, apa tanda kita menghargai hadiah? Kita baca elok-elok ya, dan kita faham elok-elok dan kita amalkan seperti yang tuan-tuan buat pada hari ini. Ini adalah aktiviti yang didambakan oleh orang-orang yang beriman seperti tuan-tuan yang kita doakan kekal istiqamah pada kali ini. Daripada halaman ini membawa kita kepada 3 resolusi kita pada hari ini Ustaz ya. Apa yang kita boleh bawa, tuan-tuan mungkin ada resolusi masing-masing, dapat banyak kesimpulan, tapi kita bawakan 3. Mari kita saksikan. Yang pertama pada ayat 52,
selalu ingat nikmat Allah pada kita agar lebih bersyukur. Ya, ini seperti menerangkan balik kepada surah Al-Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam, kerana makin kita bersyukur, makin ingat nikmat, makin kita bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, tabah hadapi ujian untuk manfaat lebih besar daripada Allah. Bani Israel, bila mereka mendapat bala tersebut, selepas itu Allah selamatkan. Tapi syaratnya apa? Kembali kepada hidayah Allah. Kadang-kadang kita selamat tetapi kita tak kembali pada hidayah Allah. Bila selamat COVID-19 makin tak baca Quran, khawatir nanti Allah kembalikan kita ataupun beri bala yang lebih besar daripada COVID-19 yang ada sekarang ini. Dan yang ketiganya, kitab suci dan rasul adalah anugerah yang perlu dihargai, seperti mana dalam ayat 53 Nabi Musa hadir untuk dihargai. Macam mana cara dihargainya? La'allakum tahtadun. Kita kena usahakan untuk hidayah tersebut, ya, kena cari. Tak boleh duduk saja tunggu nabi datang, ustaz datang, ya. Alhamdulillah zaman ini ada My Quran Time, ya, tapi My Quran Time datang pun kalau kita rasa hey, apa pasal pukul 12 buatlah pukul 11 kan, ataupun mengapa pukul 5 buatlah pukul 6. Itu macam mana tu Ustaz? Kita doakanlah, kita bukan orang begitu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum saya baca doa Ustaz, kita nak sama sampaikan doa kepada sahabat kita Puan Mili. Suami dia ada sakit stroke, tapi senantiasa semak Al-Quran dan ada perubahan. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan nak ucap terima kasih juga kepada Puan Nora Tajuddin. Alhamdulillah atas perkongsian ilmu hari ini. Salam dari Perth, Australia. Thank you so much. Saya rindu nak pergi Perth. InsyaAllah satu hari nanti kita tapi sampai. tak pernah pergi pun lagi. Okey, insyaAllah nanti kita pergi ya. Baik. Jadi sama-sama kita doa, jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang mudah memaafkan orang lain, ya Allah. Jadikan kami ini, ya Allah, hamba-hambamu yang mudah memohon maaf atas kesilapan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang senantiasa bersyukur di atas hadiah-hadiah daripadamu, ya Allah. Hadiah yang amat bernilai buat kami, melangsungkan kehidupan kami yang sementara ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang tidak pernah jemu membaca kalam-Mu Al-Quran. Lidah kami lidah yang tidak keluh tatkala membaca ayatnya. Fasihkan kami, ya Allah. Telinga kami telinga yang senantiasa menunggu-nunggu untuk mendengar kalam-Mu Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Kita menjadi orang yang selalu bersyukur Ustaz, ya. Kita berdoa banyak ini sebenarnya nak jadi orang yang bersyukur. Ya, kita nak jadi hamba yang bersyukur, yang selalu bercakap dengan Allah, ya, dalam hubungan kita dalam rumah tangga, dalam pejabat. Tanda syukur ialah kita berkomunikasi. Ya, bila kita tanda tak maafkan itu, dia tak berkomunikasi, ya. Macam itu saja, ya. Yang kita doakan hidayah ini akan dapat disebarkan, ya, ke seluruh alam. Salah satu inisiatif yang saya jemput tuan-tuan untuk sertai, ikuti bersama adalah wakaf untuk ummah. Wakaf ini adalah wakaf bukan untuk sesiapa tapi untuk ummah. Ini bangkit dengan cahaya daripada Al-Quran yang kita lihat saban hari ini. Moga-moga Allah izinkan ummah ini diterangi cahaya mentari yang akan menyinari sepanjang zaman, akan melonjakkan lagi kualiti untuk kita semua, insya-Allah. Bertemu lagi kita dalam siri ulangan 5 petang, 10 malam dan 6 pagi, dan kita menyambung kisah ini. Ada lagi nikmat pada Bani Israel yang untuk panduan kita pada halaman 9 pada hari esok. Bertemu My Quran Time, baca faham dan amal.
My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.